Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok beberapa soalan pilihan daripada buku teks. Okey. Okey, saya nak clearkan dulu kalkulator saya. Shift mode nombor 3 sama dengan. So, reset all. Okey, soalan pertama. Sebuah pagar yang berbentuk segi empat tepat perlu dipagar dengan dawai pagar. Okey, so maksudnya dia nak pagar semua ni. Dia nak pagar. Panjang padang ini ialah 2x tambah 20 dan lebarnya ialah x cm. Okey, sini sikit x cm. Jadi soalan pertama, ungkapkan luas padang ini dalam sebutan x. Okey, so kita jawab dulu soalan A lah. So soalan luas, so sama dengan panjang darab dengan lebar. So ataupun kita ada kat situ x darab dengan 5x tambah 20. Jadi kita kembangkan 5 darab x darab 5x dapat 5x kuasa 2 x darab 20 tambah dengan 20x. So selesai soalan pertama. So dikata ungkapkan luas. So dah siap yang tu. Kemudian B, diberi luas padang ialah 5,100 meter persegi. Hitung kos memagar padang ini jika kos dawai pagar tersebut ialah RM20 per meter. So, apa nak buat? Maksudnya kita kena tahu nilai X dulu. Kalau kita nak pagar, bila nak pagar keliling, maksudnya kita nak cari dia punya perimeter. Okay. Tapi kita kena tahu nilai X ni berapa sebenarnya. Nilai X di sini berapa. So dekat sini dia dah bagi luasnya ialah 5,100 meter persegi. Dekat A tadi kan dia dah suruh cari luas. Jadi luas dekat A tu sebenarnya sama dengan 5,100. So untuk B, so kita tahu 5x kuasa 2 tambah 20x adalah sama dengan 5,100. Kemudian nak buat macam mana? Kita bentukkan dia dalam persamaan am. Persamaan am tu macam mana? So kita ada 5x kuasa 2 tambah 20x. 5,100 ni kita pindahkan ke sebelah kiri, tolak 5,100 sama dengan 0. Okey, kemudian nak buat apa? Kita ambil kalkulator kita. So kita tekan mode sampai jumpa EQN, tekan nombor 1. Kemudian kita ada pergi ke sebelah kanan, ambil degree 2. A dia adalah 5, tekan sama dengan B 20, sama dengan C dia negatif 5,100, sama dengan, so ada 30 dan negatif 34. So ada 2 kurungan sama dengan 0, so X sama dengan 30 dan X sama dengan negatif 34. Letak dalam kurungan ni dulu, X 30, maksudnya X tolak 30. X negatif 34. So, X tambah 34. So, kalau tengok kat sini, kalau kita kembangkan di sini, X darab X dapat X kuasa 2. Sedangkan dekat sini ialah 5X kuasa 2. Apa nak buat? Kita kena faktorkan dulu persamaan ini dengan 5. Bahagikan setiap sebutan ini dengan 5. So, sini kita akan dapat X kuasa 2 tambah 20 bahagi 5. So, kita dapat 4X. Lepas tu, 5,100 bahagi dengan 5. So, dapat negatif 1,020 sama dengan 0. So, dekat sini kita ada dua nilai, positif dan negatif. So, apa nak buat? Untuk negatif ni kita boleh abaikan dan kita tulis lagi dekat bawah sini. Maksudnya kita ambil X sama dengan 30. Bila kita dah tahu X sama dengan 30, so kita nak tahu perimeter untuk padang ni. So kita cari perimeter dia. Okay, so kita cari perimeter dia. So perimeter dia adalah, kita ada kat sini X tambah dengan 5X tambah 20. Sini X, 5X tambah 20. Sebelah sini X lagi. So, kita tambah lagi dengan X. Tambah lagi dekat sini 5X tambah 20. Berapa nilai 20? Tadi yang kita cari tadi. X tadi 30.
Jadi kita masukkan setiap nilai X itu adalah 30. Jadi kita ada 30 tambah dengan 30 tambah dengan 5 kurungan 30 tambah 20. Sampai sini. Tambah lagi X tambah 30 tambah 5 kurungan 30 tambah dengan 20. Tambah 20. So kita kira kalkulator. Ni macam mana nak clearkan mode balik. Tekan shift, mode, nombor 3 sama dengan. Okey, so kita letak sini sikit kalkulator kita. So kita ada 30 tambah dengan 5 kurungan 30. Tutup kurungan tambah 20 tambah 30 tambah 5 kurungan 30 tutup kurungan tambah 20. Jadi perimeternya ialah 400. So perimeternya ialah 400 meter. Tapi bukan soalan tanya perimeter, dia tanya kos untuk dawai tersebut kalau RM20 1 meter. So kalau nak tahu dia punya kos dia adalah 400 meter darab dengan RM20. Okey, 400 meter darab dengan RM20. So jawapan kita ialah 400 darab dengan 20. So dapatlah RM8,000. Okey. Okey, soalan nombor 2. Raja, okey, ni daripada tingkatan 4 muka surat 28. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah 8x tambah c. Yang pertama dia suruh cari nilai c. So kena tahulah apa itu c. C ni sebenarnya adalah nilai pintasan y. Mana pintasan y? Ini ialah y, pintasan dekat sini. Pintasannya di sini. So, berapa nilainya? 6. So, terus dapat C sama dengan 6 untuk soalan A. Untuk B, so nak cari M. Mana M? Ini M. Ini M ialah nilai X, Y. So, kita nak tahu nilai X. X tu, MN ini ialah dia punya titik, minimum. Jadi, M ni mestilah tengah-tengah dia. Tengah-tengah dia dekat sini -1, sini -3. 1, 3. Antara 1 dengan 3, apa tengah-tengah dia? Lari pula. Kenapa melarikan diri ni? Okey, apa tengah-tengah dia? Mestilah -2. So, adalah nilai M dia sama dengan -2. Tak payah kira sebab kita boleh terus tengok saja. C dia tanya A. Mana A? A dekat sini. AX kuasa 2. A tu berapa? Okey, jadi untuk nak cari A, ada banyak cara. Antaranya adalah kita ambil pada mana-mana titik yang kita ketahui dia punya koordinatnya. Contohnya dekat sini. Koordinat kat sini -1. Y dia apa? 0. So dekat sini koordinatnya ialah -1, 0. So -1 itu ialah nilai X. 0 tu ialah nilai Y. So kita ada fx sama dengan, so maksudnya Y sama dengan AX kuasa 2 tambah 8X tambah C. C tadi kita dah tahu, C tu 6. So Y kita ambil nilai dekat sini lah. Y tu adalah nilai sini. Y dia kata 0. So 0 sama dengan A tak tahu. X adalah -1. So -1 kuasa 2 tambah 8 kurungan -1 tambah 6. Jadi kita selesaikan. -1 kuasa 2. So 1. So kita ada 0 sama dengan A. 8 darab -1. So tolak 8 tambah 6. -8 tambah 6 dapat -2. Jadi 0 sama dengan A tolak 2.
tolak 2 kita bawa ke sini jadi positif. So 2 sama dengan A. So selesai untuk soalan C pun dah selesai. Kemudian nak cari N. Mana N? N dekat sini. So macam mana pula nak cari N dekat situ? So sama juga. N dekat sini. Sini kan? So dekat sini, M, nilai M tadi kita dah tahu. Nilai M tadi mana? Okey, ni M, negatif 2. M negatif 2 dah tahu N itu ialah nilai Y. Jadi kita masuk balik dalam persamaan yang sama di mana A tadi kita dah tahu. Jadi kita dapat persamaan asal daripada soalan ini ialah AX kuasa 2 tambah 8X tambah C. Tapi kat sini kan kita dah dapat. Okey, kita dah dapat A kita 2. A ni kita dah dapat. C ni dekat sini 6. C pun 6. Jadi persamaan kita sebenarnya adalah 2X kuasa 2 tambah 8X tambah dengan 6. Okey, so kita nak tahu MN dekat situ. M adalah nilai untuk X. Manakala N adalah nilai untuk Y. Jadi Y ni kita ganti dengan huruf N. N sama dengan 2. M kita negatif 2 kuasa 2 tambah 8. Jumpa lagi X negatif 2 tambah dengan 6. Jadi kita dapat, kita kiralah kalkulator. Okey, so kalkulator kita 2 kurungan negatif 2 kuasa 2 tambah 8 kurungan negatif 2 tutup kurungan tambah 6. So dapat jawapan ialah negatif 2. So selesai soalan tersebut. Okay, so kita sambung lagi soalan yang ketiga. Okay, ini ialah soalan daripada buku teks tingkatan 3, muka surat 248. Raja di sebelah menunjukkan trapezium ABCD dilukis pada satu sata kertas. Diberi AB adalah selari dengan CD. Mana AB? Okey, AB. Okey, ini AB adalah selari dengan CD. AB dengan CD, DC adalah selari. Yang pertama, persamaan garis lurus AB. Mana AB? Ini persamaan garis lurus. So, ingat betul-betul apa persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C. So, untuk yang ni, apa nak cari? Yang pertama, kita cari M. Yang kedua, kita cari C. So, kita cari M terlebih dahulu. Memandangkan A dengan B dibagi dua koordinat. Jadi, senanglah untuk kita. Kita hanya guna rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Mana Y2, mana Y1, kita yang tentukan. Okey, so kita tentukan dekat mana X1, X2. Katakan dekat sini saya nak tentukan. Sini X1, jadi pasangan dia Y1. Sini ialah X2, jadi pasangan dia Y2. So Y2, apa nilai Y2? Ini 2. Sama dengan 2 tolak dengan 6 per dengan X2, 12. Tolak dengan 4. Jadi saya dapat 2 tolak 6 dapat negatif 4. Bahagi dengan 12 tolak 4 adalah 8. Negatif 4 tolak 8 dapat negatif 1 per 2. Dah dapat M, saya kata kena cari C. Nak cari C, kita letak dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Perhatikan pada garis A dan B dan kita carilah mana-mana koordinat kita nak. Katakan saya pilih koordinat B di sini. Okey, sekejap. Sorry, kejap. Oh, dia hang kejap. Okey, dah boleh. Okey, so kita ada koordinat B dekat sini. 12, 2 katakan. Okey, 12 adalah nilai X. 2 tu ialah nilai Y. So, Y tu masukkan 2 sama dengan M. Tadi kita dah cari tadi. M kita negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. X kita ialah 12 tambah dengan C. Ni nak guna shift calculate. Shift calculate pun boleh. Macam mana nak buat? So, kita masuk saja 2 sama dengan alpha calculate negatif 1 per 2 kurungan dengan 12 tutup tambah dengan
shift alpha tutup kurungan X. So, kemudian tekan shift calculate. So, dapatlah X kita adalah 8. C kita adalah 8. So, dia tanya persamaan. Kita dah dapat M, dah dapat C. So, kita buatlah persamaan kita. Y sama dengan M negatif 1/2X tambah dengan 8. Selesai untuk A. Untuk B, persamaan gaya lurus CD. Okey, dia nak tahu CD pula. Untuk CD, dia kata selari. So, bila point selari, apa maksud dia? Bila selari, maksudnya kecerunannya adalah sama. Jadi, kita tak payah cari keserunan untuk CD. So, M kita dah tahu. Kita dah tahu M sama dengan negatif 1/2. Kita dah tahu. Kemudian, kita cari C. Sama juga cara macam tadi. So, kita masuk sahaja nilai Y sama dengan MX tambah C. Yap. So, kita ada Y sama dengan MX tambah C. So, sekarang kita ambil koordinat mana? Koordinat yang kita adalah DC tu mesti ada satu koordinat yang diberi. So, kali ni hanya ada pada D saja. So, kita tak boleh pilih yang lain lah. So, 9 tu ialah nilai X, manakala 10 tu ialah nilai Y. So, masukkan Y ialah 10, M dia ialah negatif 1/2. X kita ialah 9 tambah dengan C. Cara yang sama, kita boleh guna shift calculate daripada kalkulator. So, kita ada 10 sama dengan negatif 1/2 kurungan 9 tutup kurungan tambah dengan alpha X. So, shift calculate. So, kita dapat 14.5. Biasa kita bagi dalam bentuk pecahan, tekan ABC, dia akan jadi nombor bercampur, tekan shift, tekan ABC. So, dapat 29/5. Jadi, C kita 29/2. So, persamaan gaya lurus, Y sama dengan M negatif 1/2. X tambah dengan C. 29/2. Selesai untuk B. Soalan C. Adakah gaya lurus AB dan CD akan bersilang? Nyatakan alasan untuk jawapan anda. AB dan CD takkan bersilang kerana ianya merupakan garis selari. Garis selari sampai mana pun kita panjang-panjangkan dia takkan bersilang. So, adakah dia akan bersilang? C tidak akan bersilang. Tidak akan bersilang kerana dua garis tersebut adalah selari. So, garis selari dia tak akan bersilang lah. Okey, soalan seterusnya. Masih lagi berkenaan dengan garis lurus. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan pekan P, Q dan R yang dilukis pada satu sata kartis. Diberi skala 1 unit 2 km. 1 unit 2 km. Hitung jarak dalam kilometer di antara pekan R dengan titik asalan. R dengan asalan. Ini asalan. Asalan tu berapa nilainya? Asalan ialah nilai 0,0. Jadi, hitung jarak dalam kilometer di antara R dengan asalan. So, kalau tengok kat sini, so kita tahu bahawa pekan jaraknya ini ialah jarak untuk X, ini adalah jarak koordinat untuk Y. Jadi, sini sebenarnya X. X kita ialah 3. Y dekat sini adalah 4. Nampak tak macam segi 3 bersudut tegak? Jadi, kita boleh guna teorem Pythagoras paling senang. Jadi, untuk jarak untuk R dengan asalan, so kita ada kat sini, kita nak mencari hypotenuse. Jadi, kita ada 4/2 kena tambah dengan 3/2 punca kuasakan dia. So, kita ada 4/2 tambah dengan 3/2 tekan sama dengan punca kuasakan dia sama dengan 5. So, selesai untuk A. Soalan B. Tentukan persamaan gaya lurus yang menghubungkan pekan P dan juga pekan Q. Mana P dan Q? Ini P, ini Q. Step yang sama macam yang dekat atas tadi. Kita kena cari M, kemudian kena cari C. So, apa nak buat? Cari M terlebih dahulu. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1.
So, macam tadi kita tentukan sendiri mana X1, X2. Katakan kali ini saya nak kata ini X1, Y1. Manakala dekat sini mestilah pasangannya ialah X2, Y2. Jadi, Y2 kita dah tulis situ 7. Tak nampak. Okey, saya tulis kat sini lah. Sama dengan 7 tolak dengan 4 per dengan dekat sini kita ada 6 tolak dengan negatif 9. So, kita dapat 7 tolak 4 dapat 3. 6 tolak negatif 9 dapat 15. So, kita ada 3 per 15. Kita boleh permudahkan dapatlah 1 per 5. Okey. So, ini selesai untuk M. Kita nak cari apa? Cari C. Kedua, cari C. Kita guna persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kali ini kita nak ambil titik mana? Macam tadi, tak kisah mana-mana pun boleh. Katakan saya nak ambil P negatif 9, 4. So, kita nak cari negatif 9, 4. So, maksudnya nilai Y itu ialah 4 sama dengan M. Kita dah cari kat sini 1 per 5. X kita negatif 9 tambah dengan C. Sama macam tadi kita buat shift calculate 4 sama dengan 1 per 5 kurungan dengan negatif 9 tutup tambah dengan X. Shift calculate. So, dapat 5.8 ataupun macam yang saya kata tadi, kita bagi dia dalam bentuk pecahan, tekan shift ABC. 29 per 5. So, C sama dengan 29 per 5. Dah dapat dua-dua, M dah dapat, C pun dah dapat. Bentukkan persamaan. Y sama dengan 1 per 5 X tambah 29 per 5. Selesai. So, ingat balik. Saya ingat kata-kata kita nak cari persamaan gaya lurus. Mesti cari M, mesti cari C. So, tu dia punya step dia. Okey, yang pertama dah, yang kedua pun dah. C, hitung jarak terdekat dalam kilometer. Oh, dalam kilometer. Maafkan saya. A tadi salah. Sebab dalam kilometer. Dalam soalan, dia dah pun bagi satu unit ialah 2 kilometer di sini. Jadi, A tadi bukanlah 5. Tapi, kena darab dengan 2. Kejap. Kejap ya. Dia hang kejap. Pen saya hang kejap. Gangguan macam ni lah. Kejap. Kenapa dia hang kejap?
Kejap. Okay, so kita sambung. Okay, so sebenarnya untuk inai A tu bukan 5 sebab dia tanya dalam kilometer. So, saya pun tak perasan tadi. So, dekat soalan dia kata 1 unit 2 kilometer. So, sebenarnya kena darab 2 lah. So, sini baru dapat 10 kilometer. Soalan C, hitung jarak terdekat dalam kilometer di antara pekan P dan juga pekan R. Pekan P dan juga pekan R. So, mana P? Sini P, sini R. So, kita nak tahu jarak dekat situ berapa. Jadi, kita boleh gunakan rumus jarak. Jarak adalah sama dengan... mana tulis? Okay, boleh kat atas ni lah. Dekat sikit. Alright, sini. So, kita boleh kira jarak. Jarak adalah sama dengan X1. Dekat kulit depan soalan ada negatif 9 X1 tolak X2 kuasa 2 kemudian tambah dengan R. Okey, lepas tu kita ada 9. Okey, lepas tu 4 dengan negatif 4. 4 tolak dengan negatif 4 kuasa 2 punca kuasakan dia. So, kita ada kat sini. So, kita gunalah kalkulator. Mana kalkulator saya pula tak nak keluar. Okey, so kita selesaikan kurungan. Negatif 9 tolak dengan negatif 3 tutup kuasa 2 tambah dengan kurungan 4 tolak dengan negatif 4 tutup kurungan kuasa 2 sama dengan kemudian punca kuasakan dia dapatlah 10. Jaraknya 10 unit tapi dia tanya dalam kilometer kena darab dengan 2. 10 darab 2 dapatlah 20 kilometer. Selesai untuk C. Untuk D, Encik Mazlan memandu kereta dari pekan R ke pekan Q. Mana R? Okey, sini saya padam dulu. So, daripada pekan R ke pekan Q, melalui jarak terdekat dengan purata 50 km per jam, hitung masa yang diambil dalam minit oleh Encik Mazlan untuk tiba di pekan Q. Berapa minit dia sampai kat dekat pekan Q. So, apa nak buat? Langkah pertama, kita kena cari jarak. Sama macam yang tadi. Macam mana nak cari jarak? So, kita cari dulu jarak dia adalah sama dengan X1 tambah X2. Sorry, X1 tolak X2. So, kita ada kat sini 6 tolak dengan negatif 3. Kuasa 2 tambah dengan 7 tolak dengan negatif 4 kuasa 2 punca kuasakan dia. So, kita dapat kat sini. So, kurungan 6 tolak dengan negatif 3 tutup kurungan. Negatif 3 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan kurungan 7 tolak dengan negatif 4 kuasa 2. Tekan sama dengan punca kuasakan dia. So, kita dapat 14.21. So, jaraknya ialah 14.21. Tapi ini bukan lagi kilometer, kena darabkan dengan 2. So, kita ada 14.21 darab dengan 2, kita dapat
14.21 darab dengan 2 adalah 28.24 kilometer. So, soalan tanya hitung masa laju purata. So, kita ada laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Laju ialah 50 sama dengan jarak 28.42. Bahagi masa tak tahu. So, kita letak sahaja sebagai X. So, berapa dapat? So, antara 50 dengan X, kita boleh tukar tempat duduk. So, X sama dengan 28.42 bahagi dengan 50. So, kita dapat nilainya adalah 28.42 bahagi dengan 50. So, dapat 0.5648. 0.5684. Kemudian ini dalam jam kita darab dengan 60 minit. So, dapatlah 34.1. So, dapat 34.10. 34.10 minit. So, berapa minit yang diambil untuk tiba ke pekan Q? Boleh? So, untuk soalan ni saya tekankan balik. So, dekat sini kita ingat balik untuk nak kira persamaan garis lurus. Langkah-langkahnya ialah cari nilai M terlebih dahulu. Kemudian cari C. Dan akhirnya baru kita tulis persamaan Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu untuk nak cari jarak, kita carilah X1 tolak X2 kuasa 2 tambah Y1 tolak Y2 kuasa 2, punca kuasakan dia. So dapatlah jarak. Okay, so untuk part pertama selesai di sini. Terima kasih.